Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل إلى الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أو كما قال صدق نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang dimati Allah sekalian, puan-puan yang dimati Allah, rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amamah. Tetapi masa sebelum kita panjatkan pujian syukur kita kepada Allah SWT pada pagi ini kita dipertemukan kembali dalam kuliah bulanan kita, bulan duha bulanan kita, ya, untuk kali ketiga bagi tahun 2013 ini, dan kita sebenarnya sudah masuk ke bulan Jamadul Awal, yang bulan yang kelima dalam takwim tahun hijrah kita. Dan hadirnya bulan Jamadul Awal ini sebenarnya menandakan kita semakin dekat dengan 3 bulan serangkai yang disebut oleh Nabi SAW dalam doa baginda yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jamadul Awal, Jamadul Akhir, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi ada 2 bulan kita akan ketemu dengan bulan Rajab ini. Kita ambillah segala peluang yang ada untuk kita mengikuti pengajian yang ada, ya, sambil kita meneruskan amal-amal kita seperti biasa, termasuklah berselawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita panjatkanlah pembacaan surah Al-Fatihah untuk pegawai kita yang berkorban baru-baru ini. Al-Fatihah.
Puan Mata Waslian, kita teruskan pengajian kita kitab Syaratul Ummatil Muhammadiyah siri 1 bab kelebihan solat, surat 59 perkara 20. Telah menulis pengarang kitabnya almarhum Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Alawi Al-Maliki Al-Asri Taala, antara kelebihan solat apabila orang yang mendirikannya berada dalam kubur, solat akan melindungi dan memeliharanya seperti mana beliau memelihara solatnya. Ini disebut oleh pengarang kitabnya. Kelebihan semayang ialah semayang itu akan melindungi kita, memelihara kita di dalam kubur, seperti mana kita memelihara solat di dalam hayat kehidupan kita. Macam mana kita jaga solat, kita pelihara solat, kita maintain solat, solat yang akan maintain kita, akan pelihara kita, akan jaga kita di dalam alam kubur. Apakah buktinya? Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal mayyita idza wudi'a fi qabri, sesungguhnya mayat apabila diletakkan di dalam kuburnya, apabila dimandikan di dalam kuburnya, di dalam liang lahatnya, apabila dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Jadi akak-akak mungkin ada yang pernah melihat mayat dimasukkan ke dalam liang lahat. Tengok tempat kan sempit. Lepas tu nanti dikambuskan, duk tu seorang kubur, tak ada kawan pun. Tak ada siapa yang nak menemankan kita nanti, walaupun isteri kita, walaupun suami kita, walaupun anak-anak kita, tak ada siapa. 3 orang yang hantar, yang masuk ke dalam tu, 3 tu naik ke atas. Ada dia apa? Tak apalah, kami 3 sanggup temankan semati ni, kambuhlah sekali. Kita buat, tak ada. Takkan ada. Kalau ada, tu maknanya kena tarik jugalah kawan tu, terus hantar ke hospital bahagia. Mungkin ada short kat mana-mana. Takkan ada punya. Ya. Sebab Nabi menyebut dalam satu hadis yang lain, 3 perkara akan mengiringi seseorang ketika kematiannya. Akan mengiringi seseorang itu ketika kematiannya ke kubur, 3 benda. Pertama, 3 perkara, 3 benda, 3 jenis benda. Pertama, harta dia. Kedua, anak-anak dia. Ketiga, amalan dia. 2 akan balik, 1 akan ikut bersama-sama. 2 yang balik ni ialah harta dan anak-anak, isteri dan anak-anak. Yang ni balik. Ya, tak pernah jumpa lah kalau orang suruh apa, motor buruk aku tu kalau mati tu kau bumikan motor buruk aku dengan satu sekali. Takkan ada. Kalau ada pun orang takkan buat lah. Gila apa. Orang takkan buat. Ya? Orang takkan buat benda ni. Jadi nak cerita, senang ceritanya, harta tu akan balik. Mengantar, dia akan kembali balik ke tempat dia. Dia takkan bersama-sama dengan si mati. Isteri anak-anak dia tu je lah, support. Anak-anak pun balik, isteri, walaupun kasih macam mana pun, dia akan balik. Dia takkan bersama dengan si mati. Yang kekal bersama si mati hanya amalan ni. Amalan ni lah. Kalau banyak, cukup, bahagia. Kalau tak banyak, derita. Ini yang kita kena sama-sama fikirkan. Ya? Wa innahu yasma'u khafqa li'alihim hina yuwalluna al-mudbirin. Dan sesungguhnya si mati ini mendengar deruan tapak kaki mereka yang menghantar di kuburan itu. Dia dengar. Kan? Dah selesai semua tu, dengar deruan tapak kaki tinggal kubur tu, dia dengar. Apa makna di sini? Maknanya tuan-tuan, walaupun si mati ni sudah meninggal dunia dan berpindah alam, dia ada lagi mendengar apa-apa yang berlaku di atas beliau ni. Bukan terputus habis. Maknanya kalau kita datang dalam kubur, kita cakap dengan kubur, dengan arwah mak kita, ayah kita, kita bukan gila. Kita bukan gila. Kita bercakap, Assalamualaikum bah, khabar, sihat? Abah dalam dulu aku kubur sihat, makan cukup, pakai cukup, minum cukup. Macam hidup pula. Abah macam mana bah? Ada kurang ke? Abah beritahulah apa-apa yang kurang, untuk saya boleh bantu. Kita
Kami sini sehat dia. Cuma mak tu lah. Sejak mak tak ada ni, mak tu asyik menangis. 5 kaki yang mata mak tu. Kan? Arwah yang kita dalam kubur tu dia dengar. Dia dengar. Cuma dia tak boleh jawab je. Aku pun kesian. Tengok mak kamu tu cabut lari. Duk tengok keliling tak ada orang. Dengar suara cabut. Kita takkan dengar ya. Apa-apa yang lain tidak akan kita dengar ni. Dalam kubur tu suara seksa orang menjerit, kena seksa dalam kubur pun kita dengar. Kalau kita boleh dengar tak, saya fikir masjid ni penuh. Suara kita penuh orang. Oh, pakai ya Allah. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak jadikan kita manusia boleh mendengar? Hanya haiwan saja boleh mendengar. Sebab nak lihat ayyukum ahsanu amalan. Macam Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk ayat 2. Wallazi khalaqalakum wallazi ja'ala lakum mauta ayat. Saya lupa ayat. Al-mauta wal hayat. Itu buka dekat Al-Quran. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Azim, surah Al-Mulk ayat 2. Kan? Sebab apa Allah Ta'ala jadikan kita tak boleh mendengar apa-apa di dalam kubur? Nak tengok siapa di antara kita yang paling baik amalan dia di dunia. Kalau kita boleh dengar, semua orang berkhabar baik ya, takkan ada pencuri, takkan ada perompak, takkan ada orang jahat. Betul? Kan? Jadi sengaja Allah Ta'ala jadikan itu. Sebab Allah Ta'ala nak tengok siapa di antara manusia di atas muka bumi ini yang baik amalan dia, yang paling baik amalan dia. Ahsanul amalan. Nak tengok paling baik. Jadi memang Allah Ta'ala tak jadikan kita mendengar. Tapi kita boleh berkata-kata. Dan apa yang Imam sampaikan dalam talqin itu adalah pesanan yang akhir untuk si mati sebelum dia menghadap soalan muka dan akhir. Maka betul lah apa yang disebut oleh Tuhan Imam. Wahai saudaraku, apabila datang malaikat bukan akhir menyahalmu, jangan takut, jangan gentar, kerana mereka adalah makhluk Allah sama seperti kamu dua. Maka bila mereka bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Allahu Rabbi. Apabila mereka bertanya lagi kali kedua, man rabbuka, maka jawablah, Allahu Rabbi. Apabila mereka bertanya kali ketiga, maka jawablah dengan suara yang jelas dan terang, tanpa rasa takut dan gentar, dengan lancar dan fasih. Itu adalah tazkir tu. Itu pesanan kita kepada yang akhir, kepada si mati. Kerana si mati mendengar apa yang disampaikan, pesanan disampaikan oleh Tuan Imam dalam tazkir. Kalau dia boleh dengar dua tempat kaki, suara kita apa tak hari tu kita boleh dengar. Kalau kakak pergi dalam kubur, kakak umpat tu, si mati dengar aku dah mati, kau kat atas, kau umpat aku. Dia dengar tu. Jadi kita kalau ada mendengar kematian, apabila kita menziarahi dan sebagainya, jangan disebut keburukan seperti. Sebutlah kebaikannya, walaupun sedikit. Sebutlah. Si mati ni, arwah ni gini, arwah ni gini. Jangan disebut dia arwah ni dulu suka mengumpat, ya Allah, masih hidup dulu mengumpat.